Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kila man aba ya Rasulullah, kila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama bi dzambi. Al-qamaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang muliakan Tuan Pengurusi Surau, Tok Penghulu, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli kuasa surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin muslimat, muslimin, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, tetamu-temu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita telah sampai pada hari ini. Dan hari ini ialah 23 Ramadan. Sekejap aja tuan-tuan yang mulia, kita dah sampai 23 Ramadan. Kita sampai ke fasa yang ketiga, 10 terakhir Ramadan. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menyampaikan kita sehingga sampai kita pada bulan Ramadan dan sampai kita pada hari ini, hari yang ke-23 Ramadan. Ramadan ini ialah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan keagungan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Ramadan ialah bulan ibadah. Ramadan ialah bulan Al-Quran. Ramadan juga ialah bulan yang menuntut kita untuk menjadi orang yang penyabar. Sebab itulah Ramadan ini, sekiranya sifat-sifat yang baik itu kita tidak dapat pada bulan Ramadan, nescaya di bulan-bulan selain Ramadan kita sangat susah untuk dapat sifat-sifat kebaikan itu. Sebab itulah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Ridwan alaihissalam, wahai Ridwan alaihissalam, bukalah semua pintu-pintu surga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Malik penjaga neraka, wahai Malik alaihissalam, tutuplah semua pintu-pintu neraka untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang berpuasa Ramadan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita semua, sesiapa yang berpuasa Ramadan, dia wajib masuk surga. Dan sesiapa yang berpuasa Ramadan, dia wajib tak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak tunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila pintu-pintu surga ini dibuka, ada pintu-pintu khusus yang mana untuk kita ni akan masuk di dalamnya. Di antara pintu khusus itu ialah pintu solat. Barang siapa yang solat fardu dan yang solat sunat, maka dia akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu solat. Sebab itulah kefarduan kita ini, kita tak boleh nak tinggal 5 waktu sehari semalam. Dan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini, ada satu solat yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitu solat sunat tarawih. Sebab itu jangan disebabkan kesibukan kita dalam berurusan, sama ada kita ini seorang pekerja, seorang peniaga, seorang pengusaha, atau siapa pun kita, jangan disebabkan kesibukan kita harian kita ini kita tertinggal dengan satu ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Kerana nilai dia ini, dia tidak ada pada bulan-bulan yang sebelum ini dan pada bulan-bulan yang akan datang. Sebab itu tarawih ini, dia punya nilai tak sama. Hari ke hari, malam ke malam dia tidak sama. Begitulah nilainya Ramadan, hari pertama Ramadan sehingga hari terakhir Ramadan, nilainya itu dia tidak sama. Manusia ingat, kita ingat, orang ingat, macam kita ni tuan-tuan yang mulia, bila ingat malam Ramadan ini, malam pertama sampai malam kelima ini, kita rasa macam dia punya nilainya tinggi. Sedangkan nilai Ramadan ni, dia tiap hari dia akan tambah nilai. Sebab itu Ramadan ini kan, dia punya nilai ni pertama mahal, kedua lagi mahal, hari ketiga lagi mahal, hari keempat mahal, pertengahannya lagi mahal, di akhirnya lagi mahal, dan kita sudah sampai fasa yang ketiga, wal akhirahu ibkum minan nar, yaitu yang mana kita ini nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tidak ada kejayaan manusia ni tuan-tuan yang mulia, kejayaan yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa man zuhziya 'alan nari yadkhulun jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah orang yang terlepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa yadkhuluna jannah, dan dia masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala faqad faz. Dan itulah kejayaan yang sebenar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini ialah kehidupan yang sangat-sangat menipu daya. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, Ramadan di awalnya ramai. Mana-mana tempat kita pergilah. Surau, madrasah, masjid, musollah, atau mana tempat yang didirikan solat sunat tarawih, bila kita datang dia akan ramai, dia akan sibuk, dia akan sesak. Sebab apa? Sebab kita ingat Ramadan ini awalnya mahal. Sedangkan Ramadan ni awalnya mahal, kedua mahal, ketiga tambah mahal, keempat makin mahal. Dan kita ni nak sampai kepada dah malam ke-23, malamnya nak malam ke-24. Yang mana kita nak dapat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat dengan aku ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kita nak dapat perkara ini, tuan-tuan, bila dia kena ada mujahadah, susah payah. Sebab itu bila awal Ramadan kita rasa senang, mudah, rasa lapang nak datang ke masjid surau, walaupun keadaan masjid surau dalam keadaan sesak, orang sibuk, orang penuh. Tetapi bila nak sampai ke pengakhiran Ramadan ini, yang sepatutnya kita senang dulunya, yang sekarang ini lebih senang, yang mana masjid dan surau lebih lapang, tetapi kita pula tak boleh nak hadir. Kerana apa? Sebab nilai Ramadan ini dia mahal. Pada awal Ramadan itu dia perumpamaan mudah nak faham. Bila satu orang dia nak pergi menjala ikan ni, dia nak jaring ikan ni, kan? Jala ni dia punya jaring dia tu dia kecil-kecil.
Dan bila dia lempar jala tu, jaring dia tadi dekat parit, dekat sungai, bila dia tarik, nangkat ke atas, kan? Yang sangkut ini, dia bukan ikan aja. Lumpur pun sangkut, daun pun sangkut, sampah pun sangkut, anak katak pun sangkut, ikan besar pun sangkut, ikan boleh makan pun sangkut, ikan tak boleh makan pun sangkut. Semua apa pun dia akan sangkut. Apa? Sebab awal Ramadan ni, seumpama ni, jala Allah Ta'ala ni dia nipis. Dia jaringnya, dia punya lubang dia kecil-kecil. Semua benda pun sangkut. Tetapi bila dia makin mahal, dia sampai di pertengahan Ramadan, jala dan jaringan Allah SWT dia makin membesar. Kerana apa? Allah nak tangkap kita ini hanya untuk orang-orang yang mahal imannya, besar imannya di sisi Allah SWT. Sebab itu di pertengahan dan di perakhiran Ramadan biasanya ramai di antara kita ini kecundang kerana mereka tidak mampu lagi untuk dapat perkara yang besar di sisi Allah SWT, iaitu hadiah Ramadan. Ramadan, kita ingat tuan-tuan yang mulia, setiap hari semakin dicemburui, setiap hari semakin mahal nilainya, setiap hari dia akan tinggalkan cepat-cepat kita. Walaupun siapa pun kita tunggu ke, kita tak tunggu, kita sibuk ke, kita tak sibuk, kita sempat ke, tidak sempat ke untuk amal ibadah pada Ramadan. Ramadan tahun ini, malam ini dah malam ke-24, dia tak tunggu kita. Tak kira siapa pun kita, sebagai orang korporat, orang ahli perniagaan, bangsawan, orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang, ada pangkat, ada harta, tidak ada harta, sedia atau tidak sedia, bujang, kahwin, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Siapa pun kita, Ramadan malam ini malam yang ke-24. Dan dia akan tinggalkan kita dalam beberapa hari lagi sahaja. Sebab itu kita ni, pintu surga Allah Ta'ala ini, pintu solat, kita ni minta dengan Allah Ta'ala supaya nama kita ada ditulis kat situ. Supaya besok kita masuk dalam surga Allah Ta'ala melalui pintu solat. Dan di antara pintu-pintu surga yang Allah Ta'ala beri kepada kita ialah pintu sedekah. Pintu sedekah. Bersedekah, berinfak, berwakaf. Dan bulan Ramadan ini, baginda Nabi SAW ini dia bersedekah seumpama angin yang berlalu. Sekejap-sekejap sedekah, sekejap-sekejap sedekah. Kerana apa? Kerana Ramadan ini gandaan dia luar biasa pahala dia. Sebab itu jangan sampai Ramadan ini hari ke hari berlalu tanpa kita bersedekah. Kita dah sampai dekat surau Haji Maksum nak solat Jumaat. Ada tabung yang digerakkan, ada tabung yang kekal, yang tetap. Setiap masa, setiap hari ni tuan-tuan yang mulia, jangan sampai satu hari ini kita tertinggal untuk bersedekah. Karena apa? Sedekah malam pertama Ramadan tak sama dengan malam kedua Ramadan. Sedekah semalam, hari yang ke-22 Ramadan, dengan hari ini, 23 Ramadan, dia tidak sama. Contohnya tuan-tuan, kita terlupa nak masuk tabung surau dan masjid dan sebagainya. Semalam kita datang tarawih, terlupa bawa duit. Kan biasa kita masuk tabung, alhamdulillah RM1 dengan nilai RM1 sahaja. Tetapi malam tadi kita terlupa nak bawa duit. Dan malam ni kita ingat kita nak letak malam ke-24, kita letak double RM2. Dengan harapan nilai itu sama. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan semalam dengan hari ini tak sama. Dan besok pun dia tak sama. Dan dia akan lebih mahal Ramadan ini tuan-tuan yang mulia. Bila Allah SWT bagi kita satu kurniaan hari. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan bayangkan satu amalan yang kita buat. Sedekah pada bulan Ramadan. Kita ingat semalam nilainya sama. Tetapi rupanya hari ini kita masukkan duit kita dekat dalam tabung surau, dalam tabung masjid, dalam tabung musola, dalam tabung madrasah. Rupanya kita tak tahu. Yang malam tadi mungkin atau malam ni mungkin Lailatul Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pahalanya 83 tahun 4 bulan. Letak RM1 kali 83 tahun berterusan amalan kita. Itu belum baca Quran. Itu belum sedekah bagi orang makan. Itu belum lagi kita nak bantu orang fakir miskin. Nak bagi orang anak yatim.
pahala bulan Ramadan tiap-tiap hari semakin mahal. Dan dia akan lebih mahal di pengakhiran Ramadan. Sebab itu Ramadan jangan sampai hari demi hari dia berlalu tanpa kita bersedekah, berinfak, berwakaf. Sebab itu kita ada masa. Dan masa ini sekejap je singgah dekat tempat kita. Sekejap je sampai dekat dalam kehidupan kita. Hari ini 23, besok belum tentu 24 Ramadan. Kita tunggu, kita jumpa. Yang cakap insya-Allah jumpa, tuan-tuan mungkin takkan jumpa. Ataupun tuan-tuan yang mungkin takkan jumpa, yang duduk cakap insya-Allah jumpa. Mana-mana pun yang duduk cakap ni insya-Allah jumpa. Tuan-tuan yang tak nak jumpa. Sebab itu Ramadan ini bendanya mahal. Jangan ditunda-tunda. Sebab itu di antara kesilapan manusia kita ni orang. Apa orang punya perangai, apa sifat, sikap perangai kita ni tuan-tuan mulia, iaitu suka menunda-nundakan amal kebaikan. Kita nak sedekah, kita nak berinfak, kita nak wakaf, tunggu, oh kejap lagi APF 55 tahun nak keluar. Oh kejap lagi pencen nak keluar. Oh kejap lagi bisnes perniagaan nak untung. Oh kejap lagi nak dapat habuan-habuan tertentu. Oh kejap lagi anak-anak dah habis sekolah. Oh kejap lagi cucu-cucu dah sekolah. Kejap lagi anak-anak nak kahwin. Kita ingat kita ada hari untuk besok. Sedangkan kita ni lupa tuan-tuan yang mulia. Sedangkan besok malam ni pun kita belum tentu. Sebab itu kita boleh selesaikan hari ini dengan sedekah. Tabung-tabung ada di keliling kita, tuan-tuan, kita rugi sekali kita tak buat kebaikan. Sebab kebaikan ini dia tak boleh tunggu lama. Dan terbukti di sekitar kita. Kawan-kawan kita sekerja contohnya. Jiran tetangga kita, ahli keluarga kita yang kita sayang. Kan? Ataupun masyarakat keliling kita, kita tengok alhamdulillah malam ke-23 malam tadi duduk sebelah saya ustaz dia. Kan? Dia sembahyang sebelah saya, tarawih sebelah saya ustaz. Malam ni malam ke-24 tak jumpa dah ustaz. Begitu juga kita, saya, tuan-tuan, semua yang hadir pada hari ini pun perkara yang sama akan berlaku. Masa je kita tak tahu. Jangan menunda-nunda untuk buat kebaikan. Dan lebih-lebih lagi, perkara yang paling baik pada bulan Ramadan, iaitu bersedekah. Di antara perkara sedekah yang paling sangat dituntut pada bulan Ramadan, bagi makan kepada orang berbuka puasa. Barang siapa yang bagi makan pada orang yang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Tuan-tuan, bagi satu orang makan dapat double pahala. 2 orang dapat 3, 4, 5 pahala. Itu belum kira amalan yang dia buat. Kalau dia baca Quran, dapat bacaan Quran dia kepada tuan-tuan. Kalau dia sedekah, dapat sedekah dia kepada tuan-tuan. Kalau dia solat tarawih berapa rakaat pun akan dapat pahala kepada tuan-tuan. Inilah lubuk tuan-tuan, bonus yang hanya ada pada bulan Ramadan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, kerana Ramadan ini dia hanya singgah kepada kita sangat sekejap. Mungkin tahun depan Ramadan sampai, kita takut kita tak sampai. Kita mengharapkan tahun depan kita pencen APF keluar, kita mengharapkan begitu, tetapi yang diharapkan oleh Allah SWT sebaliknya. Sebab itu kita tak boleh nak tunda-tunda amal kebaikan. Apa yang kita ada kita boleh bagi, kita bagi. Apa yang kita boleh infak, kita infak. Apa kita boleh wakaf, kita wakaf. Kalau tuan-tuan ada mak bapak yang dah meninggal dunia, wakafkan dia untuk nama mak bapak tuan-tuan. Inilah kebaikan yang tuan-tuan boleh buat pada bulan Ramadan tahun ni. Kenapa? Ramadan dia akan cepat berlalu. Ramadan ni tak sabar nak tinggalkan kita. Kita pun tak nak sabar nak tinggalkan Ramadan. Kita ni kalau boleh tak sabar nak tinggalkan Ramadan. Sebab kita nak raya. Dan satu perkara yang kita suka nak cepat-cepat Ramadan ni habis sebab kita nak raya. Tak kira siapa pun kita, mak bapak, budak, anak, budak-budak kecil, budak-budak besar, orang dewasa, tua, atuk-atuk, cucu dan sebagainya, semuanya nak raya. Sebab itu kita rasa seolah-olah cepat-cepatlah Ramadan pergi. Sedangkan Ramadan ini dia bawa satu perkara yang banyak mahal, perkara yang sangat mahal yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Iaitu amalan-amalan kita akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang sunat, pahalanya seolah-olah dapat pahala yang fardu. Digandakan lagi oleh Allah Taala 70 kali ganda. Hanya ada pada bulan Ramadan, dia tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, saya suka nak seru diri saya dan diri tuan-tuan. Jangan lupa bila hari ke hari bulan Ramadan ini, kita lupa nak bagi makan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jangan lupa.
Dan di antara doa yang kita takut tuan-tuan yang mulia, iaitu doa orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi ini tuan-tuan yang mulia, yang kita takut, orang yang dizalimi ini doanya makbul, mustajab di sisi Allah Ta'ala. Dan di antara orang yang kita zalimi, iaitu orang-orang fakir dan miskin. Yang mana kita rasa bermewah-mewah dengan makanan kita berbuka puasa, sedangkan orang-orang fakir miskin jangankan mewah, nak lepaskan tekak, nak minum berbuka puasa pun belum tentu ada. Sebab tu kita takut sekali asnaf fakir miskin ini mengangkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana keadaan AJK Surau, macam mana keadaan AJK Masjid, macam mana dengan ahli karya masjid, macam mana dengan ahli karya surau, macam dengan jiran tetangga, mereka makan sedap-sedap, sedangkan ahli asnaf kita ni tuan-tuan yang mulia menjadi orang yang susah. Sebab itu sedekah dia tak boleh berhenti pada Ramadan sahaja. Sedekah bukan pada awal Ramadan sahaja. Ramadan bukan pertengahannya sahaja ataupun di akhir Ramadan sahaja, tetapi sedekah dia kena berterusan istiqamah sampai akhir Ramadan dan berterusan sampai kita berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang, kerana mereka golongan-golongan yang kita takut dia doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Taala akan kabulkan doa mereka. Sekiranya kita rasa mewah, kita senang, orang lain susah. Minta maaf atas kekurangan tuan-tuan yang mulia, perkongsian saya yang sedikit pada tengah hari ini. Sekejap lagi pun nak masuk waktu, kan kita ada lagi masa beberapa hari ini berinfak, berwakaf, sedekahlah tuan-tuan yang mulia. Jangan lupa zakat fitrah, kewajipan kita zakat fitrah, zakat badan kita, kan kita takut amalan kita ini tergantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tak tunaikan zakat fitrah. Di sini ada kaunter zakat fitrah di surau tuan-tuan, di masjid mana-mana pun ada sahaja kaunter zakat fitrah, boleh melalui apps, ada melalui online bayaran dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bayar zakat fitrah tuan-tuan dia, kan. Dan kita nak mudahkan amil-amil zakat fitrah, kita boleh bayar awal lebih baik. Takut kita lupa. Dan amalnya pun orang juga, dia pun kadang-kadang nak balik kampung, kadang-kadang kupon dah habis dan sebagainya, tak boleh nak ambil, tak boleh ikut zakat fitrah. Atas kelalaian kita sendiri, kita yang rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf atas kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggukan dengan tasbih kafarah Rasulullah. Wallahu a'lam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi qail wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqallahi faqad faza muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala urusannya dan meninggalkan segala larangannya,
Semoga kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk Jom tunaikan zakat fitrah dengan ilmu dan kefahaman. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, zakat fitrah adalah satu ibadah yang berkait dengan harta. Biarpun ia disebut sebagai zakat badan, ini kerana kita dituntut untuk mengeluarkannya dengan satu gantang makanan, dan syarat untuk mengeluarkannya juga mestilah seseorang itu mempunyai makanan yang mencukupi bagi dirinya dan tanggungannya pada satu Syawal. Pada hari ini untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak, maka fatwa membenarkan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan wang ringgit, yaitu nilai satu gantang Baghdad atau kira-kira 2,6 kg makanan asasi. Itu telah ditukarkan kepada harganya dalam nilaian RM7 seorang. Oleh kerana zakat fitrah inilah satu ibadah yang melibatkan harta, maka sebaik-baiknya ia hendaklah ditunaikan dengan penuh rasa kemurahan hati. Tidak menjadi satu kesalahan bagi sesiapa pun untuk melebihkan harga bayaran zakat fitrah, kerana ia menggambarkan sikap seseorang yang amat menyayangi kaum fakir miskin dan mengharapkan kegembiraan bagi mereka pada hari raya. Atas dasar itulah fatwa juga menggalakkan agar kita menunaikan zakat fitrah mengikut harga sebenar jenis beras yang kita makan, sama ada RM7 atau RM14 atau RM21 setiap seorang. Perbuatan ini hakikatnya pernah dilakukan dalam kalangan sahabat Nabi sendiri, yang mana mereka juga memilih untuk membayar zakat fitrah mengikut jenis makanan yang mereka makan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, zakat fitrah itu juga mempunyai waktu yang tertentu untuk ditunaikan. Umumnya, umat Islam sering menunggu waktu yang terakhir untuk menunaikan zakat fitrah, khususnya pada pagi satu Syawal. Alasannya itulah waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Hakikatnya, fatwa telah menyatakan bahawa membayar zakat fitrah itu boleh dimulakan lebih awal, yaitu bermula daripada malam 1 Ramadan sehinggalah ke terakhir Ramadan. Perbuatan menangguhkan zakat fitrah sehingga ke pagi 1 Syawal sebenarnya mempunyai banyak risiko. Antaranya, orang yang berkenaan boleh jadi terlupa menunaikannya kerana kesibukan persiapan di pagi raya. Boleh juga pihak penolong amil fitrah yang bertugas juga disibukkan dengan aktiviti lain sehingga mereka juga sukar menerima bayaran saat akhir. Malah sering terjadi risit kutipan zakat fitrah telah habis sehingga pihak penolong amil fitrah enggan menerima bayaran berkenaan. Risiko yang tidak dapat ditolak juga adalah pengisytiharan 1 Syawal yang dilakukan sehari lebih awal daripada tarikh yang dijangkakan, yang mana perkara ini telah pun berlaku pada tahun 2022 yang lalu, sehingga menyaksikan umat Islam jadi kelang kabut untuk menunaikan zakat fitrah. Insiden pada tahun 2022 yang lalu menyaksikan saluran bayaran zakat fitrah melalui atas talian online yang diuruskan oleh Lembaga Zakat Selangor LZS menjadi terlalu sesak, jam, sehingga tidak mampu lagi menampung jumlah kemasukan untuk pembayaran. Akibatnya, ada umat Islam yang melakukan pembayaran zakat fitrah secara sembrono, malah ada yang tidak menunaikannya kerana tidak ada tempat, dan termasuklah melakukan pembayaran di aplikasi atas talian daripada luar negeri Selangor. Lagipun unjuran Lembaga Zakat Selangor berkenaan insiden berkenaan adalah menganggarkan bahawa anggaran zakat fitrah yang mengalir ke tempat lain ketika itu ada sekitar RM2 juta. Perkara ini dapat dihindari jika kita menunaikan zakat fitrah lebih awal. Ingatlah bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang sesiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat sunat Idul Fitri, maka ia merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah solat sunat Idul Fitri, maka ia pahalanya merupakan satu sedekah daripada sedekah-sedekah yang biasa. Hadis riwayat Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Daruqutni. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, zakat fitrah itu apabila ditunaikan dengan penuh kefahaman, maka ia dapat membantu kita untuk mencapai darjat takwa dalam berpuasa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini kerana antara bukti seorang itu sudah mencapai darjat takwa ialah dia menjadi sangat suka melakukan ketaatan dan amat takut melakukan kemaksiatan.
Bukti seseorang itu sangat suka kepada ketaatan dapat dilihat kepada sikapnya dalam memberikan sedekah, menyantuni fakir, miskin, mu'alaf dan mereka yang memerlukannya. Bukti seorang itu amat takut melakukan maksiat juga dapat dilihat apabila dia sangat menjaga ibadah wajib seperti zakat fitrah dan zakat harta, takut mengambil hak orang lain yang ada di dalam hartanya, dan kuatkan membiarkan saudara seagamanya terlantar, melarat dan menderita. Atas dasar itulah Rasulullah SAW menyatakan bahawa sedekah termasuklah zakat itu adalah bukti keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Malik Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-salatun nur, as-sadaqatul burhan, was-sabru diyam, wal Qur'anul hujjah laka aw alaika. Salat adalah cahaya, sedekah termasuk zakat adalah bukti, sabar adalah sinaran, dan Al-Quran menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam masyarahnya hadis ini menyatakan, dinamakan sedekah itu kerana ia mempunyai satu akar kata yang sama dengan perkataan al-sidduq yang bermakna jujur, sehingga sedekah itu dapat menunjukkan kejujuran iman seseorang itu. Dan ini adalah bukti yang dimaksudkan itu. Beliau menyatakan dalam kitab Syarah Muslim, sedekah adalah dalil atas kebenaran keimanan seseorang. Itulah mengapa dinamakan sedekah, kerana sedekah itu menunjukkan jujurnya keimanan seseorang dan bukti kuatnya keyakinan seseorang itu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sentiasa beriltizam melaksanakan tuntutan sedekah? Termasuklah zakat fitrah ini. Pertama, di hadapan Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah hadiah yang sangat istimewa di surga, yaitu sebuah rumah yang boleh dipandang secara tembus mata, ibarat rumah kaca yang sangat indah. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam surga terdapat bilik-bilik yang tembus penglihatan, luarnya dapat dilihat daripada dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat daripada luarnya. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui lantas bertanya, kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, bagi mereka yang berkata baik, memberi makan termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan solat kerana Allah di malam hari di saat manusia lain sedang terlena. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lihatlah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang berpuasa dan memberi sedekah, yakni memberi makan kepada orang lain. Disediakan bagi mereka hadiah yang sangat istimewa, yang jika di dunia sudah pasti menjadi kemegahan yang tiada taranya. Demikianlah betapa zakat fitrah dapat melengkapkan puasa kita dan menjadi penanda aras tahap keimanan kita. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang menyempurnakan ibadah puasa dalam mencapai sifat takwa. Yang kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah mengikut kemampuan diri, yaitu memilih harga fitrah yang sepatutnya bagi diri mereka dan menunaikannya lebih awal untuk mengelakkan risiko terlupa dan kesibukannya di saat akhir. Yang ketiga, umat Islam dalam menunaikan zakat fitrah dan zakat harta menerusi lembaga zakat Selangor kerana telah terbukti mereka berjaya menguruskannya dengan baik kepada asnaf yang berhak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum tigha'al mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannati birabwati asabaha wa bilu fa'atan ukulaha diffaini fa illam yudifa wa bilul fadl wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah 265. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa sallallahu li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqana min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqallahi faqad faza muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya mimman amwat innaka sami'ul qaribul mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bika amin wa nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika uthma anta fadha bi ainika rabbaniyah biki somatika somadaniyah jalalata malikina muazzam Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Irisa al-Haja ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Haja. Allahumma hanil khawna wa hidayati wa taufiq wa sihata wa salamata min wali adi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Sarafuddin Irisa al-Haja fi amnin wa salahin wa afiyah bimarika wa karamati ya zal jalal wal ikram. Allahumma amni umruhuma muslimin wa du'afina wa riyati wal bilad wa bari maqasihum ari tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadaran wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala ifa'anna hazal waba wal bala'i wal marad wasadatikal wal mihan bilufika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabatil jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azima yazkurkum waskuru ala nikmati yazirkum was'alu min fadli yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Qimissalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدم والصلاة قائمة محمدا وسيلة فضله وبأس مقام محمد إنك لا تظلم Istau sawf sufufakum fa inna taswiyatus sawf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf tuan-tuan, sila penuhkan saf yang di hadapan terlebih dahulu. Pastikan tumit-tumit tuan-tuan berada pada garisan agar lurus saf-saf kita. Dan kepada jemaah yang membawa telefon, boleh matikan ataupun dalam keadaan mode silent. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. صلي فرج معاتي وراتين أعداء إمام الله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واتني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركة صلاة الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك رضاك. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من سخطك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه